Tajuk-tajuk utama malam ini, ukur baju di badan sendiri dalam melaksanakan tugas. CEIO bantu tingkatkan keyakinan rakyat terhadap kepimpinan kerajaan. Sarawak terima anugerah khas integriti. Disiplin kunci kejayaan atlet Sarawak dalam Suksem ke-9 Terengganu. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Grace John Lee. Golongan pemimpin, penjawat awam, ketua masyarakat dan pelbagai lapisan rakyat di Sarawak diingatkan agar mengukur baju di badan sendiri dalam melaksanakan tugas mereka untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh menjejaskan nilai integriti. Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Mazuhari Tun Datuk Abang Peng menegaskan sedar akan kemampuan diri dalam melaksanakan tugas boleh membantu mereka menjauhi diri daripada ditelan nafsu yang tidak baik. Sebab itulah kalau kita hendak mempunyai integriti yang tinggi, kita hendaklah melihat diri kita dan kita jalankan tugas mengikut baju kita sendiri. Ini sangat penting kerana kita tahu satu-satu cabaran kita ialah nafsu. Orang Sarawak kata nafsu-nafsi. Kalau kita tidak dapat mengawalkan nafsu, maka kita akan ditelan oleh cabaran-cabaran tersebut. Beliau berkata demikian ketika berucap dalam Majlis Amanat Perdana 2024 MAPI 2024 di Kuching pada Khamis. Mengulas lanjut mengenai nilai integriti, Datuk Patinggi Abang Zuhari memberitahu amalan tersebut perlu bermula dalam diri sendiri berlandaskan dengan pegangan agama masing-masing yang jelas mengajar untuk sentiasa amanah dalam apa jua perkara. Justru beliau menyeru agar nilai integriti ini diterapkan dalam diri masyarakat bermula dari muda supaya mereka mampu membuat keputusan yang berasaskan prinsip integriti. Dengan nilai integriti ini, kita yakin dan percaya mereka dapat menjaga amanah dan tanggungjawab dengan sebaik mungkin. Tidak kira apa peranan yang akan mereka sandang di masa hadapan. Kejayaan Sarawak di masa hadapan tidak hanya bergantung kepada pembangunan fizikal, tetapi juga kepada pembangunan nilai integriti dan akhlak generasi mudanya. Sementara itu, Premier Sarawak berkata pegawai berintegriti bertauliah CEIO yang telah dilantik dapat membantu negeri ini meningkatkan keyakinan rakyat terhadap kepimpinan kerajaan Sarawak melalui perkhidmatan yang mereka berikan. Ujarnya, fungsi CEIO amat penting dalam memastikan perkhidmatan yang diberikan kepada pemegang taruh dan rakyat bukan sahaja berkualiti tetapi juga berlandaskan ketulusan dan integriti yang tinggi. Apabila perkhidmatan disampaikan dengan cara ini, kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan kerajaan akan semakin kukuh. Dan keyakinan pelabur untuk terus menyumbang kepada ekonomi Sarawak juga akan bertambah. Menurut beliau, Sarawak telah melahirkan seramai 211 CEIO yang ditempatkan di pelbagai agensi kerajaan menjadikan negeri ini sebagai negeri yang tertinggi mempunyai CEIO berbanding negeri-negeri lain. Dengan jumlah tersebut, Datuk Patinggi Abang Zuhari yakin Sarawak dapat merealisasikan hasrat mereka untuk menempatkan sekurang-kurangnya seorang pegawai CEIO di setiap agensi di negeri Sarawak. Seramai 211 pegawai integriti bertauliah CEIO yang telah ditempatkan di pelbagai kementerian, seramai 25 pegawai, 64 pegawai di jabatan, 55 pegawai di badan-badan berkanun, 28 pegawai di pihak berkuasa tempatan, 27 pegawai di pejabat residen negeri dan 12 pegawai di agensi
agensi yang lain. Beliau juga menyeru kepada pegawai-pegawai CEIO agar dapat melaksanakan tugas mereka dengan cemerlang untuk memperkukuhkan kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan kerajaan di samping memastikan pentadbiran yang lebih telus dan bebas dari amalan rasuah. Tu hadir Timbalan-Timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Douglas Ugambas dan Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, Menteri-Menteri Sarawak, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Sri Samsul Aziz Abu Bakar, Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz dan Timbalan-Timbalan Menteri Sarawak. Selain itu, turut hadir Setiausaha Persekutuan Sarawak Datuk Ahmad Nazri Muhammad Hassan, Setiausaha Kewangan Sarawak Datuk Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Peguam Besar Sarawak Datuk Safri Ali, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak, Perancangan Ekonomi dan Pembangunan Datuk Dr. Muhammad Abdullah Zaidil, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hee Changki, Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran Datuk Baklin Bangit serta tetamu kenamaan yang lain. Majlis Sama turut menyaksikan Sarawak menerima anugerah khas integriti sebagai pengiktirafan atas usaha kerajaan negeri memperjuangkan nilai integriti dalam pentadbiran. Anugerah tersebut disampaikan oleh Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar kepada Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar dalam ucapannya memberitahu ianya merupakan pengiktirafan kepada usaha negeri ini membudayakan integriti, tata kelola yang baik dan anti rasuah di Sarawak. Sempena MAPI 2024 ini juga kita akan menyaksikan Kerajaan Sarawak akan menerima anugerah khas integriti sebagai tanda pengiktirafan atas kesungguhan dan komitmen dalam usaha membudayakan integriti secara kolektif dan berterusan yang melibatkan sektor awam, kepimpinan masyarakat dan juga komuniti. Premier Sarawak Datuk Petinggi Abang Zohari turut hadir bagi menyempurnakan dan menyampaikan amanat beliau kepada penjawat awam yang hadir secara fizikal dan secara maya seluruh Sarawak. Lebih manis lagi, 6 agensi yang terlibat dalam projek rintis untuk MSISO 37001-2016 Anti-Bribery Management System ABMS telah berjaya memperoleh sijil tersebut. Agensi berkenaan ialah Jabatan Premier Sarawak JPS, Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS, Jabatan Hutan Sarawak JHS, Lembaga Pembangunan Koridor Wilayah Rikoda, Perbadanan Perhudanan Sarawak SFC dan Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP. Mengulas mengenai peranan Unit Integriti dan Ombudsman Sarawak Union dalam usaha mengukuhkan integriti, Datuk Amar Muhammad Abu Bakar memberitahu usaha tersebut diadakan secara meluas bukan kepada penjawat awam sahaja, malah melibatkan pemimpin akar umbi. Disiplin memainkan peranan penting dalam mencapai kejayaan dalam sukan yang bukan sahaja membentuk minda atlet, malah memupuk prestasi dan kerja berpasukan yang konsisten. Setiausaha Kerajaan Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menegaskan disiplin adalah penting dalam mana-mana pertandingan sama ada di peringkat antarabangsa, kebangsaan maupun negeri. Menurut beliau, ini penting bagi atlet-atlet sukan se-Malaysia SUKSEM ke-9 kontingen Sarawak untuk mencipta kemenangan di kejohanan itu nanti. Ini penting sebab kita orang bawa bendera Sarawak, bukan bawa bendera SUK je, bawa bendera Sarawak. Dan kita orang tahu bahawa Sarawak tu orang tangga tinggi kita orang, pandang tinggi dengan kita. Jadi itu perlu dibuktikan kita orang melalui disiplin. Dan sudah semestinya, seperti yang saya katakan juga awal tadi, kemenangan. Kita mau kemenangan. Beliau berdemikian semasa majlis penyerahan bendera kontingen Sarawak bagi sukan se-Malaysia SUKSEM ke-9 di Wisma Bapa Malaysia pada Jumaat. Hadir sama Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Pentadbiran merangkap Chef the Mission CDM SUKSEM Datu Baklin Bangit, Pengarah Unit Pentadbiran Datu Muhammad Junaidi Mohidin, Pengarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Samuel Simon, Pengarah Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Sarawak UKPS Datu Dr. Chai Kin Chung dan tetamu jemputan lain. Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki turut melahirkan keyakinan beliau dengan semangat disiplin yang tinggi, kontingen Sarawak mampu merangkul kejuaraan sama seperti Sukan Malaysia Sukma dan Sukan Para Malaysia Para Sukma lepas. Saya menaruh harapan tinggi kepada kita orang dan pada masa yang sama I don't want to put pressure to you all. I don't want to put pressure.
The most important thing to me is the semangat kesukanan. Semangat kesukanan di kalangan semua, respect among each other, semangat berpasukan, go together under one team. Jangan Kontijen Sarawak akan bersaing dalam beberapa sukan termasuk bola sepak, badminton, bola jaring, pingpong, sepak takraw, golf, carom, bola padang, 10 pin bowling dan e-sukan. Seramai 220 orang atlet termasuk urus setia akan mengibarkan cabaran Sarawak ke Terengganu bermula 13 hingga 20 Oktober 2024. Seramai 1,500 orang termasuk umat Islam dan tetamu jemputan hadir dalam majlis kesyukuran bersempena sambutan Hari Lahir Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar yang 78 di Masjid Jamek Negeri Sarawak pada Khamis. Ketibaan Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi tiba pada jam 6.25 petang disambut oleh para tetamu kehormat dan jemaah yang hadir. Antara yang turut hadir dalam majlis tersebut ialah Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Zohari, Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak Datuk Sri Fatimah Abdullah, Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Sri Samsul Azri Abu Bakar, Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah, Presiden Majlis Islam Sarawak Datuk Misnu Taha dan Mufti Sarawak Datu Muhammad Kipli Yasin. Majlis dimulakan dengan solat maghrib berjemaah disusuli bacaan Yasin yang dipimpin oleh Imam Besar Sarawak Datuk Mustafa Kamal Ahmad Fauzi. Sementara menunggu solat Isya, majlis diteruskan dengan alunan zikir marhaban oleh Marsyidi Udin bersama zikir bahagian kucing dan guru-guru Al-Quran dari Majlis Islam Sarawak. Bacaan doa kesyukuran yang turut dipimpin Datuk Mustafa Kamal menjadi kemuncak majlis dan diakhiri dengan solat Isyak berjemaah. Sebanyak 2 buah projek menaik taraf sekolah daif di Sarawak telah siap sepenuhnya dan diserahkan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalinggi memberitahu kedua-dua projek tersebut ialah projek pembinaan gantian penuh 12 bilik darjah dan lain-lain kemudahan di Sekolah Kebangsaan SK Jalan Haji Baki di Kuching dan projek kedua ialah pembinaan gantian dan tambahan bangunan di Sekolah Kebangsaan SMK Sungai Pauh di Sarike. Mengulas mengenai keperluan untuk menaik taraf SK Jalan Haji Baki, beliau memberitahu sekolah berkenaan sejak beberapa tahun yang lalu tidak dapat menampung jumlah pelajar yang semakin meningkat dari kampung dan taman perumahan sekitarnya. Jadi matlamat utama pembinaan sekolah ini adalah untuk menggantikan bangunan asal yang terdiri daripada struktur kayu kepada sebuah sekolah. Itu dapat menyediakan ekosistem pembelajaran yang lebih kondusif dan selesa kepada tenaga pengajar dan pelajar. Beliau berdemikian semasa berucap dalam majlis penyerahan 2 projek siap serentak yang berlangsung di SK Jalan Haji Baki pada Jumaat. Untuk makluman, projek dilaksanakan di SK Jalan Haji Baki mengambil tempoh selama 2 tahun 2 bulan untuk disiapkan bermula 14 April 2022 dan siap sepenuhnya pada 6 Julai 2024 dengan kos keseluruhan berjumlah 18.34 juta ringgit. Projek ini merangkumi sebuah blok pentadbiran dan akademik yang mengandungi 12 bilik darjah, pejabat guru, bilik rawatan dan pergigian, bilik komputer, perpustakaan, bilik pendidikan seni, bilik sains dan surau. Selain itu, skop kemudahan infra turut dibina dalam projek ini seperti gelanggang terbuka berbumbung, sebuah blok kantin, bilik elektrik, rumah pam, rumah sampah, pondok pengawal, tiang bendera, laluan pejalan kaki berbumbung, tempat letak basikal dan lain-lain kerja berkaitan. Manakala projek di SMK Sungai Pauh Sarike yang bermula pada 6 Oktober 2022 telah siap sepenuhnya pada 5 Oktober 2024 dengan kos pembinaannya berjumlah 15.29 juta ringgit. Untuk projek di SMK Sungai Pauh, skop kerja melibatkan pembinaan sebuah asrama 2 tingkat baharu untuk pelajar perempuan bagi menggantikan blok asrama sedia ada yang sudah usang dan strukturnya dibina daripada bahan kayu. Selain itu, turut dibina ialah blok akademik 3 tingkat yang merangkumi bilik darjah, bengkel reka bentuk dan teknologi RBT, bengkel elektrik dan elektronik, bilik matematik, bilik pengurusan sukan dan pendidikan jasmani, rumah guru serta pondok pengawal.
Industri kayu diseru agar mempelbagaikan operasi selaras dengan aspirasi Strategi Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 Kerajaan Sarawak. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan memberitahu di bawah PCDS 2030 Sarawak berhasrat menjadi negeri berpendapatan tinggi menjelang tahun 2030. Menurutnya, industri perkayuan dijangka mencapai pendapatan ekspor tahunan 8 bilion ringgit menjelang tahun 2030. But beyond the timber industry, Sarawak's economic landscape is transforming rapidly, particularly in areas like sustainability, green economy, and renewable energy. The state has now taken several bold initiatives to strengthen its economic ecosystem, and this development offers significant opportunity for our SLC group of companies. Beliau berkata demikian menerusi teks ucapan dibaca oleh Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Dato' Len Talef Saleh pada majlis perasmian Seminar on Navigating the Companies Act 2016 and Assessing the Duties, Responsibilities, Rights and Power of Company Directors di Kuching pada Khamis. Dato' Amar Awang Tengah menambah, STIDC telah menerima dividen terkumpul sebanyak 212 juta ringgit daripada anak syarikat dan syarikat persekutunya sejak penubuhannya. Dalam pada itu, beliau menggesa syarikat yang berprestasi rendah untuk menyemak semula visi dan misi mereka. Sekian Buletin UKAS bersama saya Grace John Lee. Sila like, share dan follow semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube untuk perkembangan terkini berita dari Sarawak. Mengakhiri Buletin UKAS dengan sorotan Majlis Amanat Perdana 2024 yang berlangsung di Kuching pada Khamis. #Selalu Informasi Rakyat, Salam UKAS.